Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. Qala al-musannif wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Qala, kita sambung lagi perbincangan kita Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, surat 304. Falsafah qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar Allah adalah merupakan sesuatu perkara yang amat penting dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-harian. Mereka yang tidak percaya kepada qada dan qadar Allah akan merasa sedih dan berduka cita apabila mereka menerima sesuatu bala bencana. Kenapa? Kerana tak faham hikmat dia. Misalnya seorang yang kematian suami atau isteri yang dikasihinya, atau kematian anak yang disayanginya, atau rugi dalam perniagaan, atau sebagainya lagi. Orang yang ditimpa musibah ini akan bersedih hati dan berduka cita menerima bala bencana yang menimpa dirinya itu. Orang yang ditimpa musibah ini dia tidak nampak hikmah Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang percaya kepada qada dan takdir Allah dengan sebenarnya, mereka hanyalah berkata kesemuanya itu adalah qada dan takdir Allah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada sesiapa yang dikehendakinya, yang dikehendaki Allah Ta'ala. Masa dan tempohnya sudah sampai. Tidak sesiapa pun yang boleh menahan dan menghalang qada dan takdir Allah itu. Dan mereka tetap bersabar dan menyerahkan kesemua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan berkuasa, dan mereka menerima segala perkara yang berlaku ke atas dirinya dengan penuh keinsafan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga bagi mereka yang percaya kepada qada dan takdir Allah. Apabila mereka menerima sesuatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, mereka tidak sombong sebab mereka nampak rahsia kurniaan Allah Ta'ala itu. Mereka tidak sombong dan tidak bangga diri menerima nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu. Malah mereka hanya berkata, ini adalah nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya. Nikmat. Dalam nikmat itu ada ujian. Dan mereka bersyukur dengan nikmat Allah yang diterimanya itu. Hal ini dinyatakan di dalam firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا Coba ambil Quran tengok. Tak dengar ajak ni.
Balik. Ha? Wala tafrahuna bima atawa. Ma asaba min musibatin, cuba cek dah buku, cuba cek dah kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu, tinggal. Wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat yang dia tertinggal ialah wala tafrahu bima atakum wallahu. Atau ayat yang dia tertinggal. Kena tulis balik. Wala tafrahu bima atakum wallahu. Lepas tu dia sambung la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Suratul Hadid. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang ditimpakan kepada kamu melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Maknanya ada tertulis dah di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz sudah ada suatu penjelasan yang nyata. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang telah diberikan kepada kamu, dan ingatlah Allah Ta'ala itu tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan diri. Jadi bila kita beriman kepada qada dan qadar ini, maknanya kita nampak akan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada dua perkara. Yang pertama, diri kita belah dalam. Yang kedua, diri kita belah zahir. Kita kata selamat hari raya, maaf zahir batin. Kita kata. Maknanya kita ni ada zahir, diri yang zahir dan diri yang batin. Zahir dulu ke batin dulu? Orang tasawuf kata maaf batin dan zahir. Kita orang awam kata maaf zahir dan batin. Kita tengok ke zahir dulu. Sedangkan yang zahir itu dikawal oleh yang batin. Yang batin tu lebih kuat, lebih gagah daripada yang zahir. Zahir itu jadi askar. Mata askar, telinga jadi askar. Semua panca indera kita adalah askar. Dan dia dikontrol oleh fikiran dan perasaan kita. Hak ni belah kulit, belah zahir. Hak belah batin adalah hati. Hati ni kita tak nampak. Maka kita tak faham. Akal dan jiwa, al-aqlu wan nafsu, akal dan jiwa itu oleh kerana dia duduk belah zahir kita, dan zahir kita tu berobjek, berupa, berjising, berjasad, boleh tengok, boleh rasa, maka jiwa dan akal pun sifat dia boleh nak tengok, nak boleh tengok, nak boleh dirasai, nak boleh dinampak, nak boleh dilihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yusuf bagi baju dia ke dia. Nabi Yusuf setelah adik-beradik dia tahulah. Adik-beradik Nabi Yusuf pergi minta hajat dengan Nabi Yusuf dalam keadaan mereka tak tahu. Orang yang mereka minta hajat tu adalah adik mereka yang pernah mereka buang dalam perigi masa kecil dulu. Mereka tak pernah tahu. Bila besar Allah Ta'ala menjadikan kehidupan ni terbalik. Abang ni berhajat kepada pertolongan adik. Maka abang ni pergi minta tolong dengan adik dalam keadaan dia tak perasan. Yang tolong dia tu adalah adik dia. Adik-beradik Nabi Yusuf tak perasan langsung.
yang dia pergi minta tolong. Dan yang tolong dia berkali-kali itu adalah adik dia, Nabi Yusuf AS. Tak perasan langsung. Tapi Nabi Yusuf perasan. Minta tolong kali pertama, Nabi Yusuf tak tunjuk diri lagi. Nabi Yusuf tak kata, akulah yang kamu buang dulu dalam perigi. Aku ni Yusuf. Nabi Yusuf tak kata lagi. Kali kedua berjumpa, Nabi Yusuf pun tak cerita. Kali yang ketiga, mereka telah benar-benar terdesak. Mereka berada dalam kesempitan yang amat sangat. Barulah bila Nabi Yusuf AS nampak sangat adik-beradik Nabi Yusuf ini berada dalam keadaan yang terdesak. Barulah Nabi Yusuf mengaku, ana Yusufu, aku ni Nabi Yusuf yang kamu buang dari dalam perigi dulu. Kemudiannya Nabi Yusuf beri baju kepada mereka, kirim kepada Nabi Yaqub AS. Kirim kepada ayah mereka. Jadi yang kita nak tengok sini ialah kenapa Nabi Yusuf bagi baju tak cukup lagi ke dengan doa. Tak cukup ke dengan doa, doa sajalah biar ayah dia sejahtera. Kenapa Nabi Yusuf bagi baju? Kisah ni nak cerita kepada kita supaya kita kenal hati dan jiwa. Kita kenal diri kita yang zahir, diri kita yang batin. Dan seorang itu dia mesti beriman kepada qada dan qadar Allah, baru dia boleh berjaya. Cerita Nabi Yaqub menderita ni, bahagian mana yang menderita tu? Bahagian zahir ke bahagian batin? Jawabnya bahagian zahir. Nabi Yaqub menderita pada jiwanya. Hati Nabi Yusuf tenang dan tentera. Hati Nabi Yaqub tenang dan tentera. Nabi Yaqub menderita pada bahagian zahirnya, pada jiwa. Pada jiwa Nabi Yaqub itu dia rindu pada Nabi Yusuf. Jiwa yang rindu. Jiwa duduk belah kulit, belah zahir. Nabi Yaqub AS juga sedih kerana anak-anak dia berkata bahawa dia telah tidak betul. Anak-anak kata, bukan setakat anak-anak kata dia nyanyuk. Dia tak betul. Kerana dia menganggapkan Nabi Yusuf masih hidup lagi. Padahal Nabi Yusuf 40 tahun dah. Hilang tak balik-balik. Dan mereka rasa kukuh. Sebab mereka kata Nabi Yusuf itu telah dimakan serigala. Sebab dia makan serigala tu tak balik-balik. Nabi Yaqub kata Nabi Yusuf kita akan berjumpa lagi dengan dia. Anak-anak ni makin lama makin kerah. Kata ayah ni dah nyanyuk. Anak-anak ni makin lama makin kerah lagi. Dah kata ayah dah gila dah. Mana ada orang yang hilang 40 tahun balik semula. Orang masuk dalam hutang 40 tahun. Doa hari tu kita tunggu dia 40 tahun tak balik-balik. Tiba-tiba dia balik semula. Tak ada dah. Orang tu mati makan harimau dah lah. Akal kata. Maka Nabi Yaqub menderita. Tapi menderita Nabi Yaqub itu menderita pada fizikal. Menderita pada rasa, pada jiwa. Hati Nabi Yusuf AS telah tenang. Macam mana tenang? Kerana dia mengetahui bahawa Nabi Yusuf masih lagi hidup. Dan Nabi Yaqub meyakini pengetahuan bahawa Nabi Yusuf masih hidup lagi yang menjadi pengetahuan yang dia pegang. Yang menjadi pengetahuan yang dia yakini. Dia yakin hak tu datang direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia redha. Hati itu menjadi yakin, hati itu redha. Maka ini contoh orang yang percaya kepada qada dan qadar Allah. Kemudian masalah dia marah ke anak dia. Anak yang baik ni, dia marah lagi. Tak kena lagi. Dan dia menderita sakit. Itu bukan menjadi pegangan. Hak yang dipegangan hak mana? Hak dalam hati tu.
Yang di situlah tempat tumbuhnya yakin. Hak tu. Diri kita yang batin kita beriman. Okey, sejahtera. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Adapun yang belah kulit ni kita duduk dalam usaha, kita duduk dalam ikhtiar. Bila kita dalam ikhtiar, kita kena ingat semua perkara yang kita lakukan, semuanya sebenarnya duduk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diubah lagi dah. Kerana dia Allah Taala menentukan segala-galanya itu adalah untuk menunjukkan keesaan dia, menunjukkan kehebatan, keagungan, kebesaran, menunjukkan segala sifat kamalat, segala sifat jamal, segala sifat jalal Allah Taala. Paling tinggi nak menunjukkan keesaan dia, nak menunjukkan tauhid dia, nak menerangkan dia adalah wahdahu la syarika lahu. Kita tengok dalam hidup ni, yang pertama kita tengok dengan mata. Ujian Tuhan atas kita, ujian Tuhan atas diri kita, masyarakat kita, berlaku macam tu, macam ni. Depan mata kita berlaku macam tu, macam ni. Pertama kita tengok dengan mata. Yang kedua kita tengok dengan fikiran. Masuk lapis kedua. Yang ketiga kita tengok dengan jiwa. Masuk lapis ketiga. Nak bagi siapa kita tengok dengan roh ataupun dengan hati itu. Nak siapa lapis keempat. Jarak dia adalah sangat jauh. Okey. Apabila kita boleh tengok dengan hati, tengok dengan mata hati, maknanya kita tengok dengan siapa kepada lapisan yang keempat. Semua urusan yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Ni, kita tauhid kat situ. Mula daripada kita kenal hikmah, tengok dengan mata, tengok dengan fikiran, tengok dengan jiwa, kita belajar mengenali ujian Tuhan itu menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tu? Nak tengok dengan hati tu, nak melihat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Kau tinggi sekali melihat keesaan Allah. Wahdahu la syarika lahu. Nak tengok ni, nak tengok macam mana. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tengok dengan jasad kita, tengok lapis pertama dengan mata, lapis kedua tengok dengan fikiran, lapis ketiga tengok dengan jiwa. Ha ni kita akan rasa berat belaka. Berat itu menjadi ringan bila kita duduk dalam zikrullah. Sebab apa? Hak berat tadi jadi ringan bila kita duduk dalam zikrullah. Kerana dengan zikrullah itu kita berusaha proses daripada 3 lapis pandangan mata pergi kepada pandangan mata hati. Pada waktu itu hati belajar mengenali wahdaniyat Allah. Daripada duduk faham kudrat Allah, kemudian melihat sifat-sifat kemegahan Allah, sifat jamal dia, sifat jalal dia, nak sapa kepada melihat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Siapa sampai sini, maka akan nampaklah dia rahsia keagungan Tuhan atas ujian yang dia lalui. Jadi keyakinan ni bukan boleh dibuat-buat. Mari ujian sakit, mari ujian susah, bukan kita boleh buat-buat, buat tenang, buat relax, bukan boleh dibuat-buat. Memang betul kita disuruh buat. Kita disuruh buat-buat itu maknanya kita melatih jiwa kita. Latih peringkat 1, 2, 3. Kita kena latih ya. Dengan fikiran kita, dengan jiwa kita. Ujian Tuhan ni mari adalah begini, begini, begini. Tetapi masa kita melatih dengan pandangan fikiran, pandangan mata, pandangan jiwa, yakin tak mari, tenang tak mari. Sebab yakin dan tenang duduk dalam diri yang batin. Dia hanya mari dengan berlakunya penyingkapan hijab. Penyingkapan hijab itu berlaku dengan mata hati melihat kepada keagungan Allah. Jadi kita nak sempurna beriman pada qada dan qadar macam mana? Mesti melalui jalan zikrullah, hati melihat
kepada wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Situ destinasi dia. Menok sampai ke destinasi itu, fikiran dan jiwa mesti lihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bawa mari ujian ke atas kita ni. Ada banyak ujian yang kita tak nak. Tetapi Allah Ta'ala buat mari dengan kebijaksanaan dia, maka dunia ini berjalan ke arah yang lebih baik. Kita buat contohlah. Zaman penjajah dulu, seorang ulama besar, Raja Haji. Raja Haji. Satu. Kemudian ada seorang lagi, Raja Ali Haji. Raja Ali Al-Haji. Dua. Raja Haji ni tak ki. Raja Ali Al-Haji ni tak cucu. Raja Haji ni ajak orang Islam lawan orang putih. Ajak orang Islam lawan orang putih. Zaman tu alang Melayu. Bukan ada kapal terbang. Nak pergi ke mana-mana kayu perahu. Nak menyatukan orang Islam, membebaskan bumi daripada penjajah. Ini perintah Allah Ta'ala. Sampailah perancangan tu nak berjaya dah. Dalam beberapa hari lagi nak lawan Belanda. Nak lawan Belanda di Melaka. Nak lawan Belanda di Melaka beberapa hari saja lagi. Maka orang-orang penting ni buatlah qiyamul lail. Macam kita hari ni kita kata bos-bos Hamas lah. Contohlah bos-bos Hamas. Sekarang kita boleh kata macam tu lah. Masa tu kumpulan Raja Haji ni qiyamul lail waktu malam. Sebab apa? Sebabnya kalau kalah perang mati. Kalau kalah perang mati. Perang itu mesti dihadapi dengan hati yang yakin. Dalam qiyamul lail malang-malang, ada seorang tu ketika sedang sejuk, dia pun bangun, waktu ubik pisah, waktu ubik senjata, tikang Raja Haji. Yang duduk di belakang Raja Haji, makmum qiyamul lail saf pertama duduk belakang tu imam. Tengah sujud bangun, tikang, dalam gelap lari. Mati Raja Haji bersama dengan 2-3 orang pembesar. Maka serangan kepada kubu Belanda itu tidak dapat diteruskan. 3-4 hari je lagi, tidak dapat diteruskan. Seluruh pejuang-pejuang Islam di alam Melayu menangis. Nangis. Dan mengalami duka cita yang sangat dahsyat. Di Indonesia, menangis. Pengkhianatan yang dilakukan ke atas perjuangan Islam dilakukan dengan cara beri emas kepada siapa dia yang nak emas, ambil emas. Bila mari emas ni Tuhan kepada ahli-ahli nafsu. Mari emas, kalah selalu. Mari duit, kalah selalu. Mari kebenaran, kalah selalu. Kenapa? Hanya hati lah. Hati yang tidak mengenali wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun macam itulah juga. Orang-orang yang dibedil tu, diumpan, orang yang dibedil di Gaza, hidup susah tu, diumpan dengan macam-macam kebendaan, kesenangan. Siapa boleh ambil maklumat tentang pemimpin-pemimpin Brigade Al-Qassam itu. Ini metod perjuangan Islam diuji begitu. Tapi Allah Ta'ala buat itu semuanya untuk menjadikan orang Islam pergi ke negeri penjajah. Pergi ke negeri penjajah. Waktu terbunuhnya syuhada-syuhada ini, orang tak nampak. Tapi di peringkat tinggi, berlaku suatu kehendak Allah. Negeri-negeri yang menjajah itu didatangi oleh orang Islam. Kemudiannya mereka masuk ke dalam masyarakat kafir itu dalam keadaan perlahan membuat gerakan dakwah. Dan ini kita melihatlah. Kita melihat suatu perkara yang dulu 200 tahun dulu orang tidak menyangka apa yang berlaku di Eropah. Di mana orang Islam, walaupun orang Islam boleh memalingkan sikit sebanyaklah, walaupun tidak sepenuhnya lagi. Ketua atas itu memanglah
Yahudi lagi. Tetapi sedikit sebanyak hak bawah-bawah ni, orang Islam boleh masuk dalam PBB dan mengubah beberapa dasar-dasar PBB. Mengubah beberapa dasar PBB yang dulu PBB telah buat benda tu. PBB lah yang menubuhkan, mengiktiraf dan menubuhkan kerajaan Israel. Contoh, PBB ditubuhkan tahun awal 48. Tujuan ditubuhkan tahun 48, awal tahun 48 adalah untuk membentuk, meluluskan, mengiktiraf penubuhan kerajaan Israel. Dan kerajaan Israel itu ditubuhkan akhir tahun 48. Kelas 10 lebih kurang. Maknanya berjaya kuat sungguh Yahudinya dalam PBB ni. Dalam masa tak sampai setahun, negara Israel dibentuk. Orang Islam bakit lawan Israel. Lawan Israel, Mesir atau tentera, Syam atau tentera, Iraq atau tentera, Saudi atau tentera. Tahun 48, kalah. Negara Arab kalah. Dan sebagai satu penamak, pada ni orang tak akan lawan lagi Israel, dibunuh Hassan al-Banna bulan Februari tahun 49. Bunuh boh nombor 1, mati. Supaya tak ada orang lawang lagi. Lawang, kalah. Lawang, tapi lawang juga. Orang Islam lawang juga. Kalah. Menang tahun 73. Dia panggil Sita Oktober. Maknanya 6 hari bulan 10 tahun 73. Jaya. Berjaya ambil balik Sinai yang telah ditakluki oleh Israel. Bila berjaya dibuat, mereka mari pujuk-pujuk buat perjanjian Camp David. Cair pula. Dan orang Islam sabar 50 tahun selepas daripada itu. 7 hari bulan 10. 50 tahun dulu, 6 hari bulan 10 tahun 73. Lepas 50 tahun, 7 hari bulan 10 tahun 2003. Tahun 2023. Tahun 2023. Jadi maknanya hebatlah PBB, tetapi orang Islam masuk. Ni cerita besar sekali ni PBB. Orang Islam masuk sedikit sebanyak orang Islam masuk. Maka ada beberapa dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh PBB dapat dirombak oleh orang Islam. Kita tak nampaklah perkara ni. Tapi orang Islam yang buat kerja ni, orang Islam yang duduk di Eropah. Siapa dia yang duduk di Eropah tu? Orang ulama-ulama, pejuang-pejuang yang tidak boleh berada di negeri mereka. Di Mesir tak boleh balik. Di Jordan tak boleh balik. Di Palestin tak boleh balik. Balik kena berdeh. Duduk di Eropah. Mereka buat strategi-strategi baru. Ini semua adalah merupakan perancangan Allah. Yang kalau kita tengok gerakan mereka, yakinlah Islam itu akan berkembang. Seluruh dunia termasuk Eropah yang satu ketika dulu menjajah negeri orang Islam. Ini nama dia kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak faham. Waktu kita orang Islam tidak faham ketika mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba dia dengan ujian, orang Islam menderita dalam perjalanan perjuangan mereka yang panjang itu. Di atas pengorbanan yang besar dengan baja-baja yang dikorbankan, yang mengorbankan ulama-ulama itu, maka lahir benih-benih Islam yang tidak disangka-sangka. Ini nak menerangkan tentang apa? Maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba dia. Hamba yang mata hati dia tak celak, mata hati dia tak nampak, terhalang oleh hijab, tak jumpa cari. Bila tak jumpa cari, dia akan mengeluh, termasuk menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan nak angkat derajat dia. Tuhan nak angkat martabat dia. Melalui cara hati dia kena belajar bulat-bulat serah diri kepada Allah dalam ujian qada dan takdir yang Tuhan uji dia dalam bentuk yang berat. Sabar tu. Allah Ta'ala nak didik sabar, tapi tak nampak.
Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena tilik pada hati balik. Firman Allah Ta'ala tersebut menegaskan setiap musibah, bala bencana yang menimpa diri seseorang itu semuanya adalah qada dan qadar Allah. Oleh itu, bagi orang-orang yang beriman hendaklah menerima qada dan qadar Allah dengan penuh kesabaran dan keredaannya, tanpa merasa sedih dan duka cita dan tidak keluh kesah, malah hanya mengingatkan semua perkara itu adalah milik dan kepunyaan Allah. Allah Ta'ala uji dengan ujian yang semaha-mahanya. Allah Ta'ala uji Afghanistan, diserang. Ini kita cerita pasal umat lah, umat Islam. Diserang oleh komunis. Masa itu USSR. United States of Soviet Russian. Soviet maknanya dia komunis. Maka dia menyerang, hancur sekolah, hancur hospital, hancur bandar. Negeri Afghanistan hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada lagi maknanya kekuatan-kekuatan. Kerana segala-galanya telah hancur. Bukan saja hancur bangunan tu, bangunan sekolah, bangunan hospital, bangunan pasar. Manusia menanggung bermacam-macam kesulitan. Orang lelaki ramai mati pergi perang, ramai orang perempuan. Maka berlakulah macam-macam kejahatan kerana tidak adanya pembelaan kepada orang perempuan. Ini berlaku di Afghanistan hari ini. Tapi dalam masa yang sama kita tengok, oleh kerana mereka ni negeri yang berperang, Afghanistan yang baru ni mempunyai kemahiran persenjataan yang agak terkedepan berbanding dengan kebanyakan negeri-negeri Islam yang lain. Allah Ta'ala buat tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat tu. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Ada pelajaran yang kita kena belajar. Kemudian satu lagi Iran. Iran ni Allah Ta'ala jadikan dia di antara wakil orang Islam. Wakil orang Islam bab persenjataan. Orang kata dia Syiah. Macam mana dia Syiah? Itu Allah Ta'ala buat tu. Untuk apa? Ada benda kita kena belajar. Ada benda kita kena belajar. Negeri ahli sunnah wal jamaah. Sebelum ni lah, semua duduk bawah Amerika. Termasuk negeri yang mengaku paling kuat sekali keluarga Nabi. Al-Malik Al-Hashimiyah. Dia ni Bani Hashim. Dengan Amerika juga. Raja Jordan. Raja Jordan. Dialah anak beranak Nabi. Mendakwa anak beranak satu-satunya keluarga raja yang mengaku anak beranak Nabi. Mereka juga. Tapi dengan ada kekuatan-kekuatan yang baru, hari ini kita boleh melihatlah perubahan-perubahan. Dunia sudah berubah. Daripada 20 tahun yang lampau, hari ini dunia sudah berubah. Dan orang Islam membentuk satu kekuatan yang baru. Hari ini kita tengok, kita tak menyangka apa berlaku 20 tahun dulu, menatijahkan kepada hari ini orang Islam cuba membentuk sesuatu kekuatan yang lebih baik. Dalam bentuk mereka bersatu dalam bab Palestin ini. Mereka bersatu. Tetapi yang mendepani adalah Iran. Kita kata Syiah. Kenapa begitu? Ada hikmah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat tu untuk kita renung balik, untuk kita muhasabah balik. Semua perbuatan Allah itu adalah comel. Hak ni kita nampak bila kita tengok dengan mata hati yang jelek. Tapi kalau kita tengok dengan mata fikiran, kita tak akan berjumpa. Kita tak akan berjumpa. Kerana kita tengok dengan fikiran kita semata-mata. Kita tengok dengan hijab yang ada, kita tak buka hijab, tak buang hijab tadi. Kita tengok, kita membiarkan hijab tu ada. Kita tak selok hijab tadi. Kita singkap hijab tadi. Maka kita tidak akan berjumpa dengan kebijaksanaan Allah. Akhirnya kita tidak akan berjumpa dengan wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita mempunyai masalah dalam bab nak menyempurnakan hati kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Inna lillahi dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ayat uluhiyah. Cerita uluhiyah, cerita hati. Kita kena faham. La ilaha illallah uluhiyah. Allahu, ni contoh pertama. La ilaha illallah, jalan ni uluhiyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum, jalan al hayyul qayyum, jalan rububiyah. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ar-Rahmanur Rahim, jalan rububiyah. Mana jalan? Jalan dunia, jalan tahqiq diri sebagai khalifah di atas muka bumi. Allahu la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul. Ini jalan rububiyah, tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan di bumi Tuhan. La ilaha illallah uluhiyah. Jalan balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan uluhiyah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makna apa? Maknanya kita balik kepada Allah. Waktu kita balik kepada Allah, kita paling kepada jalan uluhiyah itu, kita meninggalkan. Waktu itu, kita meninggalkan tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan tu. Kita berjalan atas jalan uluhiyah, kita tinggal sekejap jalan rububiyah, sehari kita akan jumpa balik jalan uluhiyah. Kita menyedari semua ujian yang mari daripada itu adalah daripada Allah. Duk atas jalan uluhiyah. Lagi. Jalan uluhiyah lagi. Lagi. Jalan uluhiyah lagi. Lagi. Jalan-jalan uluhiyah lagi. Tapi tiba-tiba jalan tu kita akan dapat tukar jadi jalan rububiyah. Jalan nak tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan di bumi Tuhan. Kehidupan itu macam dalam mimpi. Kita berjalan, ingat jalan ni. Jangan tengok jalan lain dah. Begitulah. Jalan uluhiyah lagi, jadi rububiyah. Rububiyah, balik pada uluhiyah. Sejahtera. Tapi kalau jalan rububiyah, tergelincir daripada rububiyah. Habis, tak ada lah iman kepada qada dan qadar itu. Jalan tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan di bumi Tuhan, duk atas muka bumi Tuhan. Nak gagak, nak kuat, tak ingat balik pada Allah. Hanyut dengan nafsu. Habis. Jadi beriman kepada qada dan qadar ini cerita hati. Cerita hati itu kita mesti ikat balik kepada Allah. Bila kita ikat hati kita balik kepada Allah, balik lagi kepada Allah, berjakah balik lagi pada Allah. Celah tu dia mari ilham macam mana nak selesai ujian yang sedang kita hadapi ni. Bila hati nampak macam mana nak selesai ujian yang kita hadapi ini, maka perjalanan itu akan beri kepada kita kekuatan, sabar dalam menanggung ujian yang kita hadapi. Ulama menyebut kita berjalan. Mana hatilah berjalan ni. Hati berjalan itu mesti dengan tasbih dan tangzih. Kita ibarat tayar. Tayar ni. Waktu kereta kita tak bergerak, tayar ni statik, ada hak belah atas ada belah bawah. Bila berjalan, tayar pun bergolek. Atas turun, tukar. Hak atas naik bawah, hak atas turun bawah, hak bawah naik ke atas. Tukar. Perjalanan rohani pun macam tu juga. Kalau kita nak kiaskan, perjalanan rohani pun ada hak atas, ada hak bawah. Hak atas ni nama dia uluhiyah. Hak bawah nama dia rububiyah. Bila kita berjalan, kita buat amal soleh. Kita berzikir. Kita menjalani kehidupan, dia berpusing. Maka
perjalanan kita adalah berjalan bertukar-tukaran, bergile-gile uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah. Perjalanan yang bertukar-tukar uluhiyah dan rububiyah itu mesti berjalan dalam keadaan berselang-seli, bertukar-tukar selang-selinya ialah tasbih, tanzih, tasbih, tanzih. Tasbih maknanya kita melihat keagungan, kebesaran Allah dengan fikiran dan dengan jiwa kita. Kita tengok Allah tu Al-Malik, Al-Quddus, Ar-Rahman. Dalam masa kita nak tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan, buat kerja atas muka bumi ni, menjunjung perintah Tuhan, kita mengenali asma' Allah tu. Tapi bila kita kenal Allah Maha Kaya saja, kita pun tergambar kekayaan tu adalah macam ni, macam ni, macam ni. Boleh jadi tak sempurna lagi perjalanan kita itu. Mana kita dengan fikiran kita, walaupun dalam zikrullah, tak boleh tengok lagi dengan mata hati akan ujian Tuhan kepada kita dengan hati yang redha. Tak boleh. Melainkan mestilah dalam perjalanan itu kita berserta dengan tanzih. Okay. Sebab Allah Ta'ala itu maha mendengar. Kita pun berdoa, tak ada perubahan. Jiwa ni kata, hei Tuhan, aku berdoa dah padamu, kenapa engkau tidak memenuhi permintaan aku lagi? Jiwa, hak berdoa tadi dia taat, sekarang jadi kacau, mari dajar dah. Tadi berjalan atas jalan ke Tuhan, berjalan atas jalan tahqiq diri sebagai khalifah jalan rububiyah. Mari tanya Tuhan tu, kalau dia berjumpa dengan ketenangan, dia sejahtera. Kalau dia tidak berjumpa dengan ketenangan, dia akan tergelincir daripada jalan rububiyah. Masuk. Waktu dia nak tergelincir itu, dia membuang tasbih, mestilah membuang tasbih. Tasbih dah. Maka kena tanzih pula lah. Kena tanzih iaitu maknanya melihat kepada jalan uluhiyah itu. Oleh kerana itulah kita tengok Allah Ta'ala buat, Maha Kaya Allah Ta'ala buat tayar ni, dia berpusing, dia tak ada atas ke atas semua ada. Atas dia turun bawah pula, apa naik atas pula. Tak ada tayar atas ada atas, jalan dia atas sama. Tayar bawah berjalan dia bawah sama. Tidak, berpusing-pusing. Begitulah kehidupan. Tuhan mari ujian supaya kita melihat dengan diri kita yang zahir, diri kita yang batin, diri kita yang zahir, diri kita yang batin, diri kita yang zahir, diri kita yang batin. Diri yang zahir tengok kok jalan rububiyah, diri yang batin tengok kok jalan uluhiyah. Diri yang zahir tengok lagi pula kok jalan rububiyah, diri yang batin tengok pula kok jalan uluhiyah. Diri yang zahir tengok lagi kok jalan rububiyah, diri yang batin tengok kok jalan uluhiyah. Tengok dengan tanzih, maka mari ilham, maka diri ini berjalan atas jalan rububiyah pula, mempunyai panduan nak buat kerja macam mana atas muka bumi, nak sabar macam mana atas muka bumi, nak jadi yakin macam mana atas muka bumi dengan kekuatan-kekuatan itu mari terbit daripada jalan uluhiyah. Di sinilah perlu kepada kita memahami uluhiyah dan rububiyah dan alatnya itu apa dia untuk kita pakai, untuk kita guna dalam kehidupan kita, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jadi orang yang sempurna beriman kepada qada dan qadar Allah. Kalau tidak begitu, maka kita hanyalah jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar di bibir mulut, tak masuk dalam hati. Kita beriman kepada qada dan qadar di bibir mulut, maknanya kita reda dengan ujian yang kecil. Bila mari ujian yang besar, kita tak boleh reda. Jadi tak mampu nak reda, tak boleh reda kerana reda pada ujian yang besar itu hanya dapat dicapai apabila mata hati itu telah celak dan melihat apa yang ada di belakang hijab. Kita hanya boleh jadi beriman kepada qada dan qadar Allah di bibir mulut pada akal. Tetapi bila mari ujian yang berat, jiwa tak boleh terima.
Melainkan kena dengan sekali. Bersekali dengan hak belah hati tadi, diri yang batin tadi. Nak dapat ni lah ulama menyebut bahawa kita mestilah melazimi zikir la ilaha illallah. Apa makna kita mestilah melazimi zikir la ilaha illallah? Makna kita mestilah melazimi zikir uluhiyah, supaya kita kekal di atas jalan uluhiyah. Jalan di atas jalan rububiyah. Lepas itu uluhiyah, lepas tu rububiyah, lepas tu uluhiyah, lepas tu rububiyah, lepas tu uluhiyah, lepas tu rububiyah selama-lamanya. Bukan uluhiyah, rububiyah tergelincir daripada rububiyah. Bukan gitu. Jadi kita nak bertukar-tukar jalan kita daripada uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah. Ini nak kepada uluhiyah itu kuat. Baru tak cabut. Pada waktu terputus daripada uluhiyah, jalanan kita akan jadi rububiyah, rububiyah, rububiyah. Tergelincir daripada rububiyah. Uluhiyah itu ikat kita. La ilaha illallah. Ini kita kena betul. Yang keduanya, la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiganya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita mestilah sentiasa serah diri balik kepada Allah dalam keadaan kita surrender. Bukan kita menuju kepada Allah semata-mata dalam keadaan, ya Allah aku nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu, nak buat ini. Betul dah tu. Ya Allah aku nak buat ini, nak buat, betul dah. Kita berada atas jalan rububiyah. Tapi bila Tuhan uji kita, kita tak sanggup. No. Ya Allah aku balik kepadamu dalam keadaan macam ni lah. Tak sanggup. Sebab kita nak begitu juga lagi. Ya Allah aku nak macam ni. Ya Allah aku nak macam ni. Allah Ta'ala jadikan raja jadi nak berjihad. Molek. Comel. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia mati. Ditikam oleh sahabat karib dia sendiri. Tikam itu berlaku pada waktu malam yang gelap, orang tak kenal. Pada waktu yang paling mulia sekali, hak ni sujud, bangun daripada sujud, tikam kawannya yang sedang sujud. Paling comel sekali, paling tinggi sekali, tak terbayang dan tak disangka-sangka. Makna apa tu? Maknanya Allah panggil suruh balik lah tu. Maka hamba yang sejahtera redha, aku balik kepadamu ya Allah dengan begini, kerana engkau memanggil aku begini ya Allah. Uluhiyah. Tapi kan kita tanya, ya Allah kenapa pula lah kena balik? Nak lawan Belanda ni. Siap tadi macam mana tak boleh balik lagi ya Allah. Tak sapa kepada uluhiyah tadi. Tidak nak balik kepada Allah. Pada waktu Tuhan panggil balik kepada Allah. Tak sapa pada jalan uluhiyah itu, maka berjalanlah atas jalan rububiyah lagi, melangkah rububiyah lagi, melangkah rububiyah lagi. Nak masuk gia, masuk uluhiyah, tak masuk. Rububiyah lagi, akhirnya tergelincir daripada rububiyah. Wala'iyahzubillah. Jadi uluhiyah itu apa benda? Ini maknanya beriman kepada qada dan qadar itu penghujung dia nak tarik kita kepada uluhiyah. Kita sedar kita tidak mempunyai apa-apa kuasa, kerana kuasa yang sebenarnya itu berada di tangan Allah. Kita duduk dalam kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Hati duduk situ. Bila hati duduk situ, maka dapat uluhiyah. Maka perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang sejahtera, kerana sempurna beriman kepada qada dan qadar Allah. Hobak mulut nak cakap atas tahqiq diri sebagai khalifah, nak usaha tu, nak usaha ni, nak baiki ni, nak buat. Tu tak apa. Tak apa. Kita cakap nak tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan. Dalam keadaan hati itu memang berikat dengan uluhiyah. Tak apa. Masalahnya ialah
Kita bercakap nak buat kerja-kerja. Tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan, tapi hati kita tidak berikat dengan uluhiyah tadi. Kok kulit comel dah. Kok diri yang zahir comel dah. Tetapi lapisan yang kuat sekali teruji, jiwa kena uji. Oleh kerana lapisan diri yang batin, hati itu tidak ada ikatan, maka terlucuk juga. Wala'iyahzubillah. Jadi kita nak belajar beriman pada qada dan qadar ni macam mana? Belajar dengan pelajaran hati mesti banyak la ilaha illallah. Belajar dengan pelajaran hati mesti banyak la haula wala quwata illa billah. Alat yang menjadi perjalanan uluhiyah itu kita kena faham tentu, dan kita kena jadikan amalan dalam kehidupan kita. Dan firman Allah Ta'ala, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Surah Hud. Dan Allah jugalah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Kepada Allah lah kita akan kembali, sama ada waktu tu kita sedang mahu ataupun kita tidak mahu. Nak perang lawan musuh, bukan nak buat maksiat. Nak perang lawan musuh dah. Lele dah, dekat sangat. Allah Ta'ala kata balik. Sebab apa? Di sisi Allah ada aturan yang lain. Sanggup balik tak? Sanggup. Sanggup senjata lah. Kalau tak sanggup balik, sikit lagi ya Allah. Sikit lagi tu, jadi nafsu. Ini hubungan ni, cerita ni pertalian kita dengan Tuhan kita. Ini rahsia ketuhanan yang tidak ada orang tahu. Bukan cerita hubungan manusia dengan manusia dah. Hubungan kita dengan Tuhan yang tidak ada orang tahu. Dan hendaklah kamu yakin bahawa sesuatu bencana yang menimpa diri engkau bukanlah kerana Allah tersalah menimpa bencana itu kepada engkau. Bukan kerana Allah Ta'ala tersalah menguji kita. Sebab apa kita kata Allah Ta'ala tersalah? Sebab kita baik dah. Kodong-kodongnya. Dah. Allah Ta'ala itu tidak tersalah dalam menguji hamba dia. Dan sesuatu bencana yang tidak menimpa diri engkau bukanlah kerana Allah tidak mahu menimpakan bencana itu kepada engkau. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menegaskan sesuatu perkara yang berlaku dan terjadi kepada diri seseorang manusia itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada perkara itu baik atau buruk, inilah yang dikatakan takdir ilahi, di mana seseorang itu tidak boleh lari dari takdirnya, tidak boleh lari daripada takdir Allah. Misalnya, seorang itu berusaha dengan sepenuh usaha mencari wang. Ini bak kecil lah maknanya. Cari wang. Contoh kecil, contoh mudah saja. Tetapi wang yang dicarinya itu tidak diperolehinya. Walaupun mereka telah berusaha ke sana ke sini siang dan malam mencari wang tadi. Mencari rezeki halal. Usaha dengan segala usaha. Tak dapat juga. Dapat sikit. Tak dapat sebagaimana yang diharapkan. Kalau kita usaha, kita dapat sebagaimana yang diharapkan, nafsu tu. Taklah akan uji hamba dia. Ini ialah kerana Allah Ta'ala belum memberi kepada mereka wang yang mereka cari itu, dan takdir Allah belum menetapkan dan menentukan seseorang itu mendapat wang. Ketentuan Tuhan supaya dia bersabar. Begitu juga ada mereka yang berusaha untuk menjadi seorang pegawai tinggi. Ini orang nak pakak. Tadi orang nak wang. Orang nak pakak pula. Nak ni dengan niat yang betul lah, bukan niat salah. Niat salah kita tak bincang dah. Nak wang untuk buat maksiat, tak bincang dah. Nak wang untuk menafkahkan keluarga, ini kita bincang. Dalam penyempurnaan beriman kepada qada dan qadar. Dan nak pegawai tinggi, nak jawatan untuk jadikan alat kepada tahqiq khalifah dia tu. Tetapi apabila mereka itu telah sampai menjadi pegawai tinggi dan sudah berkuasa penuh dalam sesuatu pentadbiran, mereka jatuh jadi orang yang tidak mempunyai apa-apa pangkat dan tidak mempunyai sebarang kuasa. Allah Ta'ala uji ni. Malah ada di antara mereka yang akhirnya masuk penjara. Ini
ialah kerana takdir Allah yang telah ditetapkan dan ditentukan kepada mereka. Makna apa? Ada hikmah dia, ada rahsia dia. Kena belajarlah. Orang tu belajar. Belajar itu dengan zikrullah, dia berhubungan dengan Tuhan dan dengan berhubungan dengan Allah. Allah Taala buka hikmah kenapa Tuhan buat gitu. Hubungan ni dipanggil rahsia ketuhanan antara hamba dengan Tuhan. Jadi kalau tak berzikir tak nampak. Bila tak berzikir tak nampak, tak jadi sempurna beriman pada qada dan qadar tadi. Mulut boleh kata beriman pada mulut, tidak sampai dalam hati, beriman pada kulit semata-mata. Walaupun mereka berusaha dengan sedaya upayanya untuk lari daripada takdir Allah, mereka tidak akan dapat lari, malah mereka tetap menerima takdir Allah itu. Tuhan beri juga takdir itu. Nak terima ke tak nak terima? Tak nak terima sakit Nak terima, okey, memerlukan kepada persiapan juga. Yang berlaku pada kita ni ialah nak terima. Hati kita nak belajar terima, tapi jiwa tak nak terima. Perang antara jiwa dengan hati. Macam cerita Nabi Yaqub tadi. Berperang antara jiwa dengan hati. Jiwa merasa sengsara atas cerita anak ni. Tapi hati telah reda kepada ketentuan Allah. Perang antara dua tu. Waktu perang tu sakit, diri mestilah ditolong dengan zikrullah. Bila nampak la haula wala quwata illa billah, menang hati. Bila nampak la ilaha illallah, menang hati. Hati tu nampak la ilaha illallah, menang hati. Hati tu nampak la haula wala quwata illa billah, menang hati. Ketika hati tu tak nampak la haula wala quwata illa billah, perang antara jiwa dengan hati. Dan masa ni sakit. Kerana jiwa itu nak menang. Dan jiwa itu seringkali menang. Seringkali menang. Jiwa tu kalau dia menang, dia berjalan atas jalan rububiyah, terlucuk daripada rububiyah. Nak kepada bantuan yang boleh membantu tu lidah kita lah. Anggota kita lah yang boleh membantu. Mereka tidak akan dapat lari, malah mereka tetap menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia itu adalah tersangat lemah. Dan juga suami isteri ingin mendapat anak contohnya. Segala usaha untuk memperolehi anak telah pun dibuat dan bermacam-macam obat telah pun dilakukan. Tetapi isteri itu tidak juga hamil. Sebaliknya ada suami isteri yang tidak mahu anak lagi. Kerana sudah banyak mempunyai anak. Ataupun orang yang tak kahwin, zina, tak nak anak, makan macam-macam obat, beranak juga. Orang kahwin, nak anak, makan macam-macam obat, tak beranak. Tuhan uji hamba dia. Tuhan uji supaya hamba itu kenal jalan ketuhanan, beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala dengan sepenuhnya. Dan kedua-dua suami isteri tadi berusaha mencari obat supaya tidak melahirkan anak. Tetapi anak mereka bertambah lagi. Ini adalah juga takdir Allah. Dan juga ada suami isteri dikala isteri hamil ingin mendapat anak perempuan. Kerana tidak seorang pun anaknya perempuan. Anak lelaki ramai dah. Anak-anak perempuan pula. Berjujur lelaki belaka. 7 orang lelaki belaka. Maka ya Allah Ta'ala. Maknanya apa? Jiwa tak puas dengan Tuhan beri. Jiwa tak puas dengan Tuhan beri. Sebagai ujian dalam kehidupan. Sebagai ujian, sebagai peperiksaan dalam beriman kepada qada dan qadar tadi. Nak anak perempuan pula. Kerana yang lahir itu adalah anak lelaki. Tetapi yang lahir, anak yang baru lahir ni lelaki juga. Ini semuanya adalah takdir Allah yang telah dijanjikan kepada seseorang itu. Sama juga nak anak lelaki dapat anak perempuan. Lepas tu dapat anak perempuan, nak anak lelaki lah pula. Nak anak lelaki juga. Nak juga. Orang pun ajar. Nak anak lelaki ni, dia duduk belah kanan. Jadi lepas bersama tu, kena baring ke kanan. Nak anak perempuan. Okey.
Ia tidak belah kiri. Mak bidang kata, kalau belah kiri ni, berat belah kiri perempuan. Maka lepas bersama dia pun, baring belah kiri. Usaha. Nak dapat ilmu ni, bukan main payah. Bila dapat, dia usaha. Usaha buat. Nak anak lelaki pula, anak perempuan ramai dah. Dapat anak perempuan juga, padahal mengiring belah kanan dah. Ini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara yang berlaku itu adalah di bawah kekuasaan Allah dan mengikut peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Firman Allah Taala, qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya terhenti bagi Allah. Terhenti bagi Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkannya. Dan firman Allah Ta'ala, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Dan Allah jugalah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Cakap bab qada dan qadar, kita kena faham segalanya itu dikembalikan kepada Allah. Ni cerita apa? Ayat ni nak terang pasal apa? Terang pasal uluhiyah. Beriman kepada qada dan qadar berkait dengan uluhiyah. Maka kita nak sempurna beriman kepada qada dan qadar, kita kena bawa zikir uluhiyah. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Yang menerangkan bahawa kita balik kepada Allah. Uluhiyah itu mana kita balik kepada Allah. Cerita mati. Hak doa kita minta, ya Allah berilah itu, berilah ini, berilah itu, berilah ini. Itu semua rububiyah. Jadi ada orang, betul lah, ada orang dalam dia diuji, dia lagi minta banyak. Ya Allah berilah begini. Tuhan uji lagi, dia pun beri. Ya Allah begini, lagi tension dia. Sehingga dia berjumpa obat uluhiyah tadi. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita jangan main lah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ni duduk ujung sekali. Mana tangga bawah sekali. Nak melepaskan diri kita daripada mencengkam dunia ni. La haula wala quwata illa billah, tangga bawah sekali. Dapat hak ni masuk dalam hati, kita akan naik balik. Naik balik sampai kepada tangga pertama, subhanallah. Tangga bawah tu maknanya kita nak naik balik semula sampai tangga pertama. Tangga pertama subhanallah, tangga pertama kita duduk pada martabat malaikat. Hati itu berada pada martabat malaikat. Syarat boleh lepas dunia dulu. Hak pegang dunia kemah-kemah ni, la haula wala quwata illa billah. Pegang pun dunia, tak dapat juga. Faham hak tu? Barulah kita boleh bebaskan diri kita daripada belenggu nafsu. Nak faham tu, faham di hati. Faham di hati itu bukan boleh dibuat-buat. Yakin pada di dalam hati itu bukan boleh dibuat-buat. Itu rahsia ketuhanan. Tuhan beri dapatlah, Tuhan tak beri tak dapat. Walaupun orang tu ilmunya banyak. Walaupun orang tu amalan dia banyak. Hak belah batin ni rahsia ketuhanan. Maka kita kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tak dapat tu macam mana? Kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita jujur, sejauh mana kesungguhan. Orang lain tak nak ukur. Maka marilah kita muhasabah bagaimana kita dengan Allah Ta'ala ni. Mudah-mudahan kita dapat kesempurnaan iman, kesempurnaan kepada beriman kepada qada dan qadar, kesempurnaan kepada beriman kepada semua rukun iman, dapat kesempurnaan iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ij'alna min awliyaika as-salihin wa ibadikal muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك اليهود اللدود ومن عاونهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.